Dan untuk kita fahami sedikit lagi mengenai dengan faktor kegagalan cerun dan apa yang kita boleh fahami tentang pergerakan tanah khususnya di kawasan Bukit Tungku ini. Bersedia di talian ketika ini bersama saya Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir yang merupakan pensyarah kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanik Tanah UKM. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih sudi bersama kami di Astro Awani walaupun masih lagi dalam musim perayaan. Selamat Hari Raya Doktor. Tapi kita ingin fahami sebenarnya apa yang berlaku di sini. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh bomba, terdapat sumber air bawah tanah. Kalau kita kongsikan juga apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Edito Nizam sebentar tadi, beliau ada menyebut tentang cerun tambakan ataupun cerun buatan. Kalau pemerhatian doktor sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Astro Awani di atas jemputan untuk memberi kupasan terhadap isu yang berlaku. Ya, saya setuju dengan Prof. Edi yang mana ini merupakan cerun tambakan ataupun kita panggil juga cerun kejuruteraan. Yang mana cerun-cerun ini maksudnya telah berlaku olahan oleh manusia dan kita telah orang kata buat kaedah kejuruteraan yang tertentu untuk membolehkan binaan dibina di atas cerun tersebut. Dan kejadian tanah runtuh yang berlaku ini jika dilihat mempunyai beberapa faktor kawalan lah. Ianya boleh datang dari sudut paip pecah yang datang terlebih dahulu dan menyebabkan berlakunya pergerakan tanah ataupun tanah runtuh yang berlaku dahulu menyebabkan paip pecah. Jadi antara dua, bagaimana untuk kita kenal pasti, kita perlu lebih banyak data di lapangan lah untuk kita kenal pasti mana satu yang berlaku dan selepas itu kita boleh orang kata mitigate dengan kaedah yang bersesuaian. Tetapi apa yang saya lihat di kawasan ini, besar kemungkinan paip pecah datang dahulu yang disusuli oleh pergerakan tanah. Kerana pergerakan itu besar dan ini menandakan apabila paip pecah, air datang dalam skala yang besar secara tiba-tiba, berlaku pembasahan yang mengejut terhadap tanah menyebabkan ketepuan tanah itu meningkat dengan berkali ganda dalam masa yang singkat. Jadi ini menyebabkan tekanan yang ricih yang berada dalam tanah itu menurun dengan mendadak, menyebabkan tanah itu boleh gagal dalam skala yang kita lihat. Tetapi pergerakan susulan yang kita yang diobserve oleh pihak bomba itu pada saya ianya hanyalah sekadar surface, tidak kemungkinan besar tidak akan berlaku lagi pergerakan susulan yang besar kerana semua bahan yang lemah itu telah turun dan mengelungsur. Doktor, tentunya banyak lagi siasatan dan evaluation, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk kita fahami apa yang sebenarnya berlaku, tetapi berdasarkan apa yang doktor tahu mengenai dengan kawasan ini, adakah ini satu kejadian yang luar biasa ataupun sebenarnya boleh dijangkakan? Pada saya, bagi mana-mana cerun buatan engineered slope, ianya tidak surprising lah. Okey, kerana kita banyak melihat kes-kes sebegini di mana-mana cerun yang telah orang kata diolah dan apabila mempunyai pipe dan pipe berlakunya sama ada leaking secara perlahan-lahan tetapi continuous dan eventually akan fail, memang kita akan dapat banyak tanah runtuh sebegini. Dan saya sendiri pernah handle tanah runtuh ini di UKM lah. Dan ianya mempunyai orang kata dimensi yang sama, jenis gelongsoran yang sama dan dalam keadaan cuaca yang panas ekstrim, hujan pula lebat pada petang, it's not surprising lah to me. Doktor mengambil kira risiko ini apabila bagi doktor kata tak mengejutkan apabila berlaku tanah runtuh di kawasan cerun buatan ataupun cerun tambakan ini, adakah kita sepatutnya hentikan segala pembinaan atas cerun buatan atau sebenarnya ada mungkin maksimum capacity window yang boleh kita beri untuk pembinaan di atas kawasan-kawasan risiko ini? Ya, kawasan-kawasan sebegini sebenarnya kawasan sensitif. Saya rasa benda ini pun kita dah ulang banyak kali. Tetapi untuk bangunan yang telah sedia ada, orang kata maintenance itu perlu untuk kita lihat adakah telah berlaku, adakah ada orang kata sign of danger itu telah muncul. Jadi sekiranya dalam konteks pipe pecah dahulu, ianya agak sukar kerana ianya berlaku dengan tiba-tiba. Okey, tetapi sekiranya tanah itu bergerak dahulu, tanah itu apabila bergerak mempunyai rekahan yang akan muncul dan ini boleh dilihat di puncak
kawasan tanah runtuh ini berlaku, dan mungkin sesuatu boleh dibuat following that. Jadi untuk kita mengatakan sama sekali jangan sentuh kawasan perbukitan, yes, memang itu yang sebaiknya, tetapi bagi existing area yang telah dibangunkan, maka orang kata pemantauan yang pesat itu perlu dilakukan untuk mengelakkan kejadian sebegini daripada berlaku. Ya, baik doktor, mungkin bagi doktor dah penat berulang kali kata dan memberi amaran tentang perkara yang sama, tetapi saya kira itu masih lagi perlu kita bercakap dan perlu lagi kita memberi tumpuan dan highlightkan isu ini supaya tidak berlaku lagi risiko tanah runtuh pada masa akan datang. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan, tetapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanik Tanah UKM, kongsikan pandangan dan pemerhatian apa yang mungkin faktor-faktor yang menjurus kepada tanah runtuh di kawasan Bukit Tungku ini.